السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وأنشر علينا من خزائن رحمتك. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. Yang dihormat kepada Tuan Haji Muhammad Nur yang menjemputkan saya boleh hadirkan ke tempat musalla ini, dan yang dihormati kepada puan-puan semua, para hadirin dan hadirat, as-shaimin was-shaimat. Mudah-mudahan tuan-puan semua akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan yang keberkatan ini, bulan Ramadan al-Mubarak. Maka alhamdulillah, pertama sekali sama-samalah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala melanjutkan umur kita, yang mana Allah Ta'ala masih lagi melahirkan kita, dapat kita boleh beradakan di dalam bulan Ramadan, yang mana sebelum daripada Ramadan ini kita selalulah berdoakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang kita tak lupa-lupakan, kita doakan dengan Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Bahkan daripada bulan Rajab lagi, kita selalulah berdoakan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka alhamdulillah, dengan
doa yang kita mintakan kepada Allah itu, Allah akan makbulkan doa kita, maka kita akan dapat sampai juga kepada bulan Ramadan yang selalulah kita cinta sangat kepada Ramadan al-Mubarak. Ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu nikmat yang Allah menyebutkan kita sebagai seorang hamba Allah yang dapat kita boleh berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Yang telah kita maklum bahawa Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 12 bulan, maka bulan yang lebih afdal sekali iaitulah bulan Ramadan al-Mubarak. Ramadan juga Allah Ta'ala bagi kepadanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita alhamdulillah kita boleh menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan yang Allah bagi kepada kita, iaitulah satu bulan Ramadan yang sangat-sangat lebihkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala amal ibadat yang telah kita mengerjakan di dalam bulan Ramadan, yang telah kita maklumlah tak sama yang Allah nak bagi kepada kita dari segi ganjarannya. Bagaimana yang sabitkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksudnya manakala seorang dia kerjakan amal ibadat dalam bulan Ramadan, ibadat yang sunat yang dia kerjakan, maka dapat pahala seperti ia mengerjakan ibadat yang fardu. Satu ibadat fardu yang dia mengerjakan dalam bulan Ramadan ialah dapat pahala seperti 70 kali fardu yang dia kerjakan pada bulan yang lain. Itu adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila Allah bagi dah kepada kita akan nikmat Ramadan, bila Allah telah menanya dah umur kita telah dapat berada dah dalam bulan Ramadan, maka janganlah kita mendiamkan diri daripada mengerjakan segala amal ibadat. Bersungguh-sungguhlah kita menggunakan masa sebulan Ramadan dalam keadaan kita boleh mentaatikan kepada Allah, dalam keadaan kita penuhkan masa dengan segala bagai amal-amal ibadat. Apa saja tak kiralah, asal perkara yang kita buat itu akan dijanjikan oleh Allah, akan dapat ganjaran untuk kita buat. Bukan nanti kita sembahyang sahaja, bukan kita baca Quran sahaja, apa sahaja segala amal kebajikan yang kita agak bahawasanya perkara yang kita buat itu akan dapat ganjaran daripada Allah, kita buat. Jangan kita buatkan masa yang sia-sia. Oleh kerana masa yang Allah Ta'ala bagi hidup kita ni bukanlah yang kita nak boleh ambil balik. Sebab itulah katanya pepatah kullu atin qarib, kata mereka setiap masa yang lagi akan datang akan berdekatan dengan kita. Sebab itulah kita memanglah tak boleh kita buangkan masa sia-sia sahaja. Sebab masa yang telah lepas kita tak boleh dah nak ambil balik. Masa yang lagi akan datang akan berdekatan dengan kita. Lebih-lebih lagi pula kita ni Allah Ta'ala bagi hidupkan ke atas dunia ni, boleh dikatakan ialah masa yang umur yang istimewaan. Banyak dah terkadangnya kita ni Allah Ta'ala bagi hidup ialah sampai dah 60 tahun, 70 tahun. Maka kita tak tahu katanya bilakah Allah nak ambilkan kita, bilakah Allah nak menghabiskan masa kita yang kita beradakan di alam dunia ini. Mungkin
bahwasanya sebab daripada Ramadan ini Allah akan memanggil kita kepada alam akhirat nanti. Dengan sebab itu, bila Allah telah bagi dah kepada kitanya umur yang hidup ke atas dunia ini, apatah lagi Allah bagi kepada kita nikmat yang sihatnya kita. Sihat itu adalah satu nikmat yang utama juga untuk kita, sebayanya kita dapat mengerjakan ibadah. Di antaranya nikmat sihat ini yang sangat-sangat penting untuk kita. Oleh kerana kalaulah Allah tak bagi kepada kita nikmat sihat, maka bagaimanakah yang kita nak buat taat kepada Allah? Cuba kita tengok orang-orang yang kena penyakit stroke. Mereka itu tidak boleh bergerakkan kaki tangan mereka, tak boleh nak buat. Kaki ada, tangan ada, tapi tak boleh buat apa-apa pun. Duduk kat situlah hingga sampainya akhir hayatnya. Maka orang ini kesian ke dia. Dia adanya kaki, ada tangan, tetapi mereka tidak boleh gunakan kaki tangan. Oleh kerana diujikan oleh Allah ke atas mereka dengan satu penyakit, itu penyakitnya stroke. Maka cuba kita fikirkan, kalaulah kita jadi begitu, apakah yang kita nak katakan? Sebab itulah belum daripada Allah mengambilkan akan nikmat yang dia bagi kepada kita. Contohnya Allah bagi tangan kepada kita, Allah bagi kaki kepada kita, segala anggota kat semuanya Allah bagi sihat kepada kita. Kita gunalah segala anggota kita nikmat sihat ni kepadanya jalan yang dibagikan oleh Allah, iaitu kita gunalah betul-betulnya. Janganlah kita mendiamkan diri lagi. Apatah lagi, kita kena ingat bahawasanya ialah perkara yang nak dapat selamatkan kita di alam barzakh, kemudian diri daripada mati kita, kemudian daripada Allah memanggilkan kita menuju kepada alam barzakh. Tidak ada yang lain yang nak membawakan kita akan dapat selamat daripada azab Allah, melainkan ialah segala amal yang soleh. Amal yang soleh sahaja, yang lain tak ada. Walaupun harta kita yang sangat-sangat banyak yang telah kita milikkan ke atas dunia ini, tetapi makna kalau kita pejamkan mata sampaikan akhir hayat kita, maka tidak ada apa saja yang boleh kita nak bawa bersamakan dengan kita pada alam barzakh nanti. Bukannya 3 helai daripada kain putih sahaja, 3 helai daripada kain kafan sahaja yang bawa bersamakan dengan kita pada masa kita beradakan di alam barzakh. Maka telah kita yakin bahawasanya kesemuanya memanglah kita kena pergi kepada alam barzakh. Walaupun kita tak mahu pun sekalipun, walaupun hati kita tak mahu, tetapi bila sampai ke masa, memanglah kita kena pergi kepada alam barzakh. Kita kena musafir kepada alam barzakh. Sebab itulah musafir kita kepada alam barzakh, musafir kali yang terakhir, yang kita tak balik dah. Adapun yang kita tak musafirkan, pergi ke Mekah, ke mana kan, ke luar negeri, ke semua, itu ada lagi harapan kita akan kembali pula kepada tanah air yang tempat kita duduknya. Tetapi musafir kita kepada alam barzakh itu adalah sebagai musafir kali yang terakhir untuk kita. Dan tidak ada hari lagi yang boleh kita nak kembalikan kepada alam dunia. Sebab itulah, manakala kita nak musafir kepada alam barzakh sebagai musafir yang kali terakhir, tak dapat tidaklah kita kena membanyakkan segala bekal. Memanglah, cuba kita tengokkan, kita nak pergi kepada Mekah tu dalam masanya ialah 40 hari saja lebih kurang. Allah, bekal banyak yang kita bawakan. Terkadangnya 2 week tu kan penuhkan dengan bekal-bekal makanan sahaja.
Padahal kat sana tu ada banyak dah makanan. Tak perlu lagi kita bawa ke bekal makanan. Tapi kenapa kau yang kita bawa lagi? Kalau kat sana ni nak pergi ke Mekah ni kan, Allah punya siap dia makanan. Yang lain tak ada makanan sahajanya. 2 beg tu penuhkan dengan makanan. Seminggu lagi nak pergi tu, mereka cari siap dah. Telah isi dah, penuh dah dalam beg tu dengan makanan. Yang lain tak ada lagi. Padahal mereka nak pergi sekadarnya 40 hari sahaja. Macam-macam mereka bawa dengan buah petai, tak buah petai kan. Apa saja yang tak ada kat sana mereka bawa pergi. Penuhkan dalam beg dengan makanan. Buah petai mereka bawa, ikutlah. Kadang-kadang ada juga tengah orang bawa buah durian tu ada. Ambil buah durian tu, bawa pang isikan dalam begnya. Sebab kat sana tak ada, kan buah durian tak ada. Bawa ke bukan dalam beg. Maka buah durian tu bang je kuat. Bila sampai kat bodoh kan, biasa dengan cik tengok tak boleh. Dan beg ni tak boleh nak lepaskan sebab bangnya sangat kuat. Bang boleh bang buah durian. Nak abadnya bahawasanya ialah kita sangat-sangat persediaankan bekal kitanya hingga sampainya ada lagi seminggu yang kita nak pergi ke Mekah, kita siap dia dah bekalnya telah isikan penuh kat dalam beg kita untuk kita nak makankan di sana. Itu 40 hari sahaja yang kita nak pergi. Lepas kita balik pula. Sebab tu tengah-tengah orang bekal yang dia buat pergi kat, bawa pergi kat Mekah ni kan. Kalau buah petai kan, bukan nak makan saja ya buat pergi kan. Tak makan kali. Sampai kat sana tak makan buah petai tu. Kemudian bila sampai masa nak balik, buat macam mana? Mereka buat balik pula buah petai tu. Mana 2 kali dah bawa pergi, bawa balik. Mereka tak tinggal kat sana. Sayangnya wanita yang mereka pergi kan, ialah mereka tak tinggalkan kat sana, mereka bawa balik pula. Itulah nak buat bahawasanya kita ke semua memanglah makna kalau kita nak musafir, kita berhajat kepada bekal. Kemudian apatah lagi musafir kita kepada alam barzakh sebagai musafir kali yang terakhir yang kita kesemua tak akan balik lagi ke alam dunia ini, maka perlulah kita kena membanyakkan bekal. Sehingga 40 hari yang kita nak pergi ke Mekah itu pun banyak sangatlah kita membawakan bekal. Kita takutnya nak lapakkan kat sana, maka kita bawa bekal yang sangat-sangat banyak. Apatah lagi yang kita nak musafirkan, tidak ada hari lagi yang kita nak balikkan ke alam dunia. Oleh itu kita kena membanyaklah bekal-bekal, kena membanyakkan. Apa dia bekal? Iaitulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, dan hendaklah kamu berbekalkan. Kamu kena bawa bekal. Apa kata Allah bekalnya? Maka sesungguhnya sebaik bekal itu, iaitulah kamu takwakan kepada Allah. Maknanya bekal yang kita nak bawa musafir kepada alam barzakh, iaitulah kita takwa kepada Allah. Apa maksud takwa kita kepada Allah? Iaitu dengan bahawa kita meridaikan segala perintah Allah dan kita menjagakan diri kita daripada melakukan segala perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik bekal katanya Allah. Oleh itu termasuk juga dalam kata at-taqwa itu, iaitulah segala amal soleh, segala amal yang soleh termasuklah dalam katanya at-taqwa. Bermaknanya bekal yang nak membawakan kita dapat selamatkan di alam barzakh, alam kubur, iaitulah a'malul soleh, amal yang soleh saja. Sebab itulah mana kalau telah kita yakin bahawasanya
bekal yang nak membawakan kita selamatkan diri kita pada ketika kita berada di alam barzakh, alam kubur, ialah amal yang soleh sahaja. Maka sama-samalah kita merebutkan, membanyakkan bekal. Kita kena banyakkan bekal. Sebab kita musafir tak balik dah. Oleh itulah kita kena mengusahakan diri kita dan kena membanyakkan bekal amal yang soleh. Apatah lagi Allah Ta'ala bagi hidup kita dalam bulan yang mulia, bulan yang sangat-sangat keberkatan, bulan yang sangat-sangat limpahkan gandanya pahala kelebihan. Maka sama-samalah kita membanyakkan bekal amal yang soleh di bulan yang mulia ini. Tak ada lah bekal yang lain. Itulah bekalnya. Sebab itulah di antaranya ulama mengatakan bahawa ialah makna kalau seorang manusia telah kembali kepada rahmatullah pada mereka ketika mereka berada di alam barzakh, ketika itulah perkara yang mereka sangat-sangat sesalnya, iaitulah mereka yang mensedikitkan segala bekal amal yang soleh. Orang ini sesal sehabis-habis sesal. Sebab itulah dunia kita tak nampak kan. Segala ibadat yang kita buat kat atas dunia kita tak nampak. Kata ini ada satu harga yang sangat nilainya untuk nak selamatkan diri kita di alam barzakh. Biasa ya, kita duk solat, kita duk baca Quran, kita zikir kepada Allah, kita selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampak biasa ya. Tapi perkara kita buat ini, bila kita padukan kepada alam barzakh, alam akhirat, maka perkara inilah yang sangat-sangat nilainya harga. Tak ada yang lain. Yang sangat-sangat harga kesemua kitanya ialah nak kepadanya amal yang soleh pada hari akhirat nanti. Sehingga di antara kita sebagai bapa dengan anak pun, kalaulah ialah ada kat kita ni ialah amal yang baik ada kat anak kita, maka amal hak kita, katakanlah amal yang hak kita ada kat anak kita, di alam akhirat nanti kita akan nak kepadanya amal yang kebajikan yang adakan kepada yang adakan di anak kita. Sampai tahu tu lah pahala kan, kita contohnya pahala yang ada kat anak kita, pahala hak kita. Tapi ada ke anak kita, kita nak. Begitu juganya pahala yang ada kepada ke ayah kita, pahala kita yang ada ke ayah kita, ke amak kita, kita mau. Kita tak bagi kepada anak, kepada ayah kita lah. Tak samakan di alam dunia. Alam dunia ni kalaunya dan kita contohnya ayah kita ada lekat hutang kat kitanya, walaupun ada hutang kita katakanlahnya ayah kita tak kuasa, depa tak mampu nak bayarkan hutang kita 100,000 kah, bagi contohnya 10,000 kan. Dan bila ayah kita tak mampu nak bayar, kita halalkan. Tak payahlah ayah, saya halal kepada ayah, saya ibaratlah hutang ini, tak payah ayah abah bayarlah kepada saya. Itu di atas alam dunia. Tetapi alam akhirat tak ada macam tu. Bilanya pahala yang ada kat kita, pahala hak kita yang ada kat seorang itu, walaupun seorang itu ibu bapa kita sekalipun, kita mau kepada pahala itu. Sebab apa? Sebabnya kita nampak, kita tahu dah bahawasanya pada hari ini tak ada yang lain yang nak menyelamatkan daku daripada azab Allah melainkan amal yang soleh sahaja. Sebab itulah kita tak boleh harap kepada siapa pun, kita tak boleh harap. Kita kena usahalah, kita kena buatkan kita sendiri. Itulah puai hati kan yang kita nak bawakan amal yang soleh untuk nak selamatkan diri kita pada alam akhirat nanti. Oleh itu sama-samalah kita merjakan amal ibadat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, hidupkan di bulan Ramadan, bulan yang diberkatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, memanglah kita kena bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Iaitulah yang mana Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam itu tuan-tuan jadi dimakcikan oleh Allah. Tidak ada perkara yang kita nak nilai. Kalaulah kita hidup ke atas dunia ini, walaupun hidup kita Allah baginya lamanya masa panjangkan umur kita, contohnya seperti sampaikan 120 tahun. Kalaulah hidup kita ke atas dunia ini dalam keadaan kita tidak ada nikmat iman dan Islam, maka tidak ada arti untuk kita. Tidak ada faedah, walaupun sedikit pun tidak ada faedah. Walaupun kita ni digelarkan kita sebagai orang yang jutawan saudagar, yang sangat-sangat kayanya, digelarkan kita sebagai datuk yang sangat kaya, tetapi manakala kita tidak ada nikmat iman dan Islam, maka tidak ada artikan hidup kita ke atas dunia. Sebab itulah di antara ulama membandingkan orang yang kemewahan yang Allah bagi kepada dia di atas dunia ini, apa saja yang dia mahu maka Allah bagi kepada dia, mengikutkan puas hati, mengikutkan hawa nafsu dia. Perkara yang lain tak semua Allah bagi, tapi iman dan Islam sahaja Allah tak bagi. Kata tengah ulama, orang ini diiktibarkan di alam akhirat lebih hina daripada binatang lagi, lebih keji daripada binatang. Kita tengokkan dia tu, alhamdulillah. Kita kat semua tengok orang yang hebat-hebat kan, kita kunjungkan, kita muliakan, kita hormatkan dia. Dan bila dia pun mari ke Allah, kita hormatlah. Padahal orang itu, bila mereka tidak ada nikmat iman dan Islam, lebih keji daripada binatang lagi, diiktibarkan di alam akhirat. Apa sebab? Oleh kerana binatang ni di alam akhirat, walaupun ke atas dunia kita tengokkan binatang, kita kejikan, kita menghinakan binatang, itu sebabnya dia tidak ada akal. Kita tidak ada akal. Tapi bila kita diiktibarkan dalam akhirat, binatang itu lebih mulia daripada kita lagi. Apa sebab? Oleh kerana pada alam akhirat, binatang dia tak akan masukkan neraka kan? Ada tak binatang masuk neraka? Tak ada. Mereka yang masuk ke neraka Allah, iaitulah jin wal ins. Manusia dan jin sahaja yang masukkan dalam neraka Allah. Berartinya orang yang tidak ada nikmat iman dan Islam di atas janji Allah, mereka itu Allah akan melemparkan mereka, masukkan ke dalam neraka-Nya. Wal a'yadu billah. Sebab itulah dikatakan mereka itu lebih hina daripada binatang lagi. Sebab itulah kita ni alhamdulillah, Allah bagi kepada kita nikmat iman dan Islam. Kedua-dua nikmat inilah yang sangat-sangat pentingnya bagi kita, yang kita hidupkan ke atas dunia ni. Mudah-mudahan dengan sebab kita ada nikmat iman dan Islam inilah, di alam akhirat nanti Allah akan menyelamatkan kita daripada azabnya. Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Allah akan menjauhkan diri kita daripada neraka-Nya pada alam akhirat nanti. Sebab itulah, dan kita boleh nikmat iman Islam tu dengan tidak kena usahakan. Bukan Allah bagi nikmat iman Islam kita mengikutkan mak bapak kita. Tak payah kita mengucapkan dua kalimah syahadat. Bila mak bapak kita telah jadikan Islam, jadikan orang mukmin, manakala kita lahirkan ke atas dunia ini, maka selalulah kita menjadikan mukmin dengan otomatik, dengan sebab kita ikutkan mak bapak kita. Sebab tu katanya kita ni Allah bagi nikmat iman dan Islam kepada kita, alhamdulillah, dengan kita tak kena usaha dan ikhtiar apa. Oleh itu, bila Allah bagi dah nikmat iman dan Islam kepada kita, kita pun telah yakin bahawasanya aku akan menyelamatkan diri aku di alam akhirat nanti, ialah dengan sebab adalah pada aku nikmat iman dan Islam. Maka
memanglah kita sama-sama kena jaga. Yang jaga ni lah yang kitanya kena patut pakat-pakat jaga lah. Terkadang tengok orang adakah nikmat iman Allah bagi, tetapi sayangnya mereka tak pandai nak jagakan nikmat iman dan Islam, sehingga nikmat iman Islam itu akan terjauhkan daripada diri mereka. Wal'iyadzubillah, inilah yang kita takutkan. Sebab itulah di antaranya kita nak jagakan nikmat iman dan Islam yang ada kat kita, yang Allah bagi kepada kita ni. Di antaranya dengan bahawasanya kita kena mendalamikan, mengaji dan belajar ilmu akidah. Itu asasnya. Sebab itulah akidah ni penting. Walaupun kita sekarang ada nikmat iman, alhamdulillah, tapi kalau tak betulkan dengan cara-cara yang disuruhkan oleh Allah, terkadang nikmat iman yang telah Allah bagi kepada kita mungkin satu hari akan tercabutkan daripada kita. Apa sebab? Dengan sebab kita tak faham, kita tak tahukan ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Sebab itulah tuan-puan yang dirahmatikan oleh Allah, kita jangan sama sekali tinggalkan, biarkan diri kita daripada mengajikan ilmu tauhid, ilmu aqidah. Jangan buat main-main tuan. Kalau kita tak tahu ilmu fiqh ni, boleh lagi kita katakanlah ilmu fiqh ni aku jahilkan. Boleh lagi ilmu tasawuf aku jahilkan, aku tak tahu. Boleh duduk lagi. Tapi kalau kita jahilkan ilmu aqidah, wal'iyadzubillah, orang ini ya, di alam akhirat nanti mereka ini mungkinlah masukkan neraka Allah dengan keadaan kekal selama-lamanya. Ini takut tuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat katanya Allah, "Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah, tuan-tuan, di antara orang yang faham betul-betul ayat tu, bila mereka dengarkan, mereka menangis. Kita dengar biasanya sebab kita tak faham apa yang Allah kata. Mereka takut. Para sahabat dulu bila dengarkan Rasulullah bacakan ayat ini, mereka menangiskan, takut sangat. Kita biasa ya. Apa maksudnya? Sebab ayat ini dituju kepada kita kesemuanya orang mukmin. Kata Allah, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi." Maksudnya barang siapa yang jadi murtad, yang keluarkan daripada agama Allah. Kita faham murtad kan? Asal dia ni adalah yang mukmin, dia ada iman. Kemudian dia jadi murtad, makna dia keluarkan daripada agama Allah. Maksudnya dia akan jadi kafir. Asalnya dia adalah mukmin, manakala agama Allah akan tercabutkan daripada diri mereka, maka mereka itu dinamakan murtad. Itu maksud katanya riddah. Keluarkan daripada agama Allah. Bila dia telah jadikan murtad, pada ketika itu kata Allah, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut," maka matilah dia. Kita faham tak? Sebab itulah kita sekarang ni, kita memanglah kena takut kepada Allah. Walaupun kita ni ada iman, ada Islam, tapi sentiasa kita kena takut kepada Allah. Pasal apa? Pasalnya kita takutnya Allah memanggilkan kita kepada alam barzakh dalam keadaan kita tidak ada iman. Walaupun sekarang ni kita masihnya ada iman, tapi yang paling takutnya pada ketika sampaikan ajal kita, pada ketika itu Allah mengembalikan kita kepada alam barzakh dalam keadaannya iman tak ada. Wal'iyadzubillah. Mati. Kata Allah, barang siapa yang jadi murtadkan, keluarkan daripada agama Islam, pada ketika itu ia mati, fa ulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah kata Allah
ialah Allah Ta'ala akan menghapuskan segala amal-amal mereka itu, iaitu maksudnya amal kebajikan yang mereka merjakan di atas alam dunia ini ialah kesemua ialah amal kebajikan Allah menghapuskan dengan sebab ialah murtad. Sebab itu tuan puan yang dirahmatikan oleh Allah, kita takutlah walaupun ialah murtad ni jadi riddah satu saat sahaja, kita tak mahu. Sebab tu jaga betul-betulkan iman kita. Kita katakanlah kita akan jadi murtadkan satu saat sahaja, kemudian kita sedar kita boleh kembali kepada Islam, walaupun begitu pun kita tak mahu. Apa sebab? Oleh kerana manakala telah kita jadikan murtad, keluarkan daripada agama Allah walaupun satu saat, maka segala amal kebajikan yang kita buat, tak semuanya mulai daripada balik kita hingga sampai sekarang, semua amal ibadat itu ialah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, walaupun satu pun tak ada. Sebab itu di antara ulama membandingkan orang yang jadi murtad ni, Allah akan menghapuskan segala amal ibadat mereka, ialah bandingkan seperti pokok kayu yang menggugurkan daun pada ketika musim panasnya. Cuba kita tengokkan, ialah pokok getah ni. Pokok getah ni pada ketika musim kemarau kan, daun dia tu gugurkan daripada pokok dia tu habis. Sehingga kalau kita tak kenal yang pokok getah tu, kita kata pokok ni mati lah. Pasal apa? Tak ada daun. Walaupun satu daun pun tak tinggal, habiskan. Begitulah juganya segala amal yang soleh yang kita merjakan ke atas dunia ini mulai umur kita 15 tahun, katakanlah sekarang ini umur kita 60 tahun, kesemuanya amal kebajikan yang kita merjakan itu ialah Allah menghapuskan habis. Tak ada. Hapus ialah amal kebajikan sahajalah, bukan hapus dua-dua. Kalau hapus dua-dua tu itu pun baik juga. Katakanlah kalau amal kebajikan pun Allah akan hapuskan, amal kejahatan pun Allah hapus juga, itu boleh. Semacam kita ni kanak-kanak yang baru lahir kan, tapi bukan begitu. Allah hapuskan amal yang kebajikan sahaja. Adapun amal kejahatan Allah akan tambahkan banyak lagi. Allah, inilah yang kita takut. Itu kata Allah, faulaika habitat a'maluhum, hapus amalan mereka itu fid dunya wal akhirah. Kata Allah, hapus tu ialah pada alam dunia dan juga pada alam akhirat. Makna kita tak boleh nak ambilkan amal kebajikan yang kita buat, dunia pun tidak dapat, akhirat pun tak dapat. Itu maksudnya. Wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar. Kata Allah, dan mereka itu akhir akibatnya adalah mereka itu sebagai penghuni neraka Allah. Bagaimana penghuni neraka Allah selama mana? Kata Allah, hum fiha khalidun. Mereka itu kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Tidak ada hari lagi yang boleh mereka nak kembalikan daripada neraka Allah. Itulah yang paling kita takut. Berartinya kita tidak ada perbezaan di antara kafir yang asli. Mereka itu dia kafir yang asal lagi. Kita ni asal kita mukmin. Tetapi ketika nak mati, kita matikan dalam keadaannya tidak ada iman. Maknanya kita tidak ada perbezaan, bahkannya samalah dengan kafir yang asal, pada pihak sama-sama kekalkan dalam neraka Allah. Wal'iyadzabillah. Inilah yang paling takut. Sebab itulah ayat ini kalau betul-betul kita fahamkan, tentulah kita menangiskan, tentulah kita berdoalah dengan Allah supaya Allah jagalah akan nikmat iman dan Islam kita. Dan kita takut sangatnya. Sebab tu para sahabat, manakala mereka dengarkan ayat ini, mereka menangis. Di antaranya sahabat yang menangis Sayyidina Utsman rahimahullah, mereka menangis betul-betul. Padahal di antara sahabat 10 orang sahabat kan yang
Nabi sallallahu telah menjaminkan mereka syurga. Di antaranya Abu Bakar fil jannah, kata Nabi, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Di antara 10 orang sahabat yang Nabi jaminkan mereka itu ahli syurga, tetapi mereka itu mana